وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين إمام المتقين حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin muslimat sidang hadirin yang dikasihi sekalian, alhamdulillah bertemu lagi kita pada pagi ini. InsyaAllah dalam kuliah subuh pagi ini kita akan meneruskan perkongsian ilmu dan tajuknya berkaitan dengan hadis 40. Masih lagi bersama dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala bersama kitabnya Hadis Arba'in. Dan fokus pada pagi ini ialah uraian ringkas hadis yang ke-28, iaitu bertajuk menghayati sunnah dan menjauhi bid'ah. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita berada pada 3 Rejab pada bulan 3 Rejab. Alhamdulillah 15 Februari. Apa khabar semua pada awal minggu ini? Minggu yang ketiga bulan Februari 2021. Macam mana perasaan untuk kembali bekerja? Dan juga kita semakin mendekati bulan Ramadan, berbaki lagi tak sampai 58 hari lebih kurang. Apa khabar juga COVID-19 pada hari ini? Semalam Kementerian Kesihatan memaklumkan status terkini COVID-19 di Malaysia sehingga 14 Februari. Alhamdulillah kes sembuh ramai. 4,525 kes, menjadikan keseluruhan ada 213,811 kes. Manakala kes baru separuh kurang daripada kes sembuh, itu 2,464 kes. Ada juga kawan adik-adik kita yang sedang nak menghadapi SPM pada minggu hadapan juga terkena juga dengan COVID-19 ini. Mudah-mudahan mereka cepat sembuh dan dapat keluar daripada kuarantin dan dapat menjalani peperiksaan dengan selamat dan sejahtera bersama-sama dengan anak-anak kita yang lain. Semalam ada 7 kes kematian. Kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Yang menjadikan keseluruhan kes kematian akibat COVID-19 ini sebanyak 965 kes. Kita yang masih berada di Selangor ini masih lagi melaporkan kes harian tertinggi. Semalam Selangor saja ada 1,103 kes. Diikuti dengan Johor ada 492 kes dan Sarawak ada 161 kes. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, oleh kerana kes masih tinggi dan berada di sekeliling kita, justru kita perlu mengambil tindakan kawalan diri, physical distancing, menjarakkan demi keselamatan keluarga. Jika tiada keperluan untuk keluar, kita duduklah di rumah. Dan bagi guru dan murid, mereka ni belajar dan mengajar dari rumah, ikutlah nasihat kerajaan. Dan juga Kementerian Pendidikan juga menyediakan aktiviti ataupun rancangan TV pendidikan penuh satu hari. Jadi insya-Allah tidak ada masalah. Dan kepada orang ramai supaya sentiasa mematuhi nasihat-nasihat kesihatan yang sering ditekankan, kita jangan leka dan lupa kerana kita belum menang lagi. Kita elakkan 3C, crowded places, confined spaces dan close conversation. Dan kita amalkan 3W, wash, warn and wear. Wear pakai, wash basuh,
cuci, dan wangi amaran. InsyaAllah, bila kita mematuhi SOP ini sebagai norma baru, mudah-mudahan menjadi asbab untuk kita selamat. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, pada pagi ini kita akan meneruskan perkongsian perbincangan berkenaan hadis yang ke-28 daripada himpunan Al-Arba'in An-Nawawiyah kalangan Al-Imam An-Nawawi. Hadisnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Najihin Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu qala wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minha al-qulub wa dharafat minha al-uyun faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatun muwaddi'in fa'awsina. Qala usikum bitaqwallahi azza wa jalla was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaykum 'abdun fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Hadis yang ke-28 dari kalangan himpunan hadis 40 oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Seorang sahabat bernama Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada kami. Menasihati kami suatu nasihat yang menggetarkan hati dan mencucurkan air mata. Kami berkata, ya Rasulullah, ia seolah-olah nasihat yang mahu mengucapkan selamat tinggal. Ka'annaha mau'izatun muwaddi'. Seolah-olah ini adalah nasihat perpisahan, mahu mengucapkan selamat tinggal. Maka berikanlah kami wasiat. Fa'ausina, berikanlah kami wasiat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, usikum bitaqwallahi azza wa jalla was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaykum 'abdun fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku mewasiatkan kepada kamu supaya bertakwa kepada Allah azza wa jalla, supaya mendengar dan taat sekalipun kamu diperintah, disuruh oleh seorang hamba. Sesungguhnya barang siapa di kalangan kamu yang masih hidup nanti, nescaya dia akan melihat banyak perselisihan. Fasayara ikhtilafan katsiran. Barang siapa di kalangan kamu yang masih hidup nanti, umurnya panjang, nescaya dia akan dapat melihat banyak perselisihan. Dan maka hendaklah kamu mengikuti sunnahku dan sunnah khulafa' ar-rasyidin yang mendapat petunjuk hidayat dari Allah. Addu 'alaiha, gigitlah ia dengan kuat, iaitu berpegang teguhlah kamu dengan sunnah-sunnah tersebut. Wa iyyakum muhdatsatil umur, dan berwaspadalah kamu dari melakukan perkara-perkara yang diada-adakan. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, kerana setiap perkara yang diada-adakan itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Dan sampai situ dah. Wa kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu adalah sesat. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, apakah kepentingan hadis ini? Hadis ini mengandungi wasiat yang ditujukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat dan juga kepada kita seluruh umat Islam. Baginda telah menghimpunkan dalam wasiat tersebut takwa kepada Allah azza wa jalla dengan serta patuh kepada pemerintah Islam, dan dengan cara ini akan terlaksanalah kebahagiaan, kesejahteraan, keselamatan di dunia dan di akhirat. Baginda juga berwasiat supaya sesuatu yang dapat menjamin keselamatan umat ini dan memberikan petunjuk kepada mereka, iaitu dengan cara berpegang teguh dengan sunnah.
bersungguh-sungguh mengikuti sunnah dan menjauhi segala kesesatan dan reka-rekaan bid'ah. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian. Antara perkataan yang perlu kita berikan perhatian juga dalam hadis ini ialah yang pertamanya perkataan mau'izah. Sudah dengar perkataan mau'izah? Nama orang pada nama mau'izah. Mau'izah ni maksudnya peringatan. Memberi peringatan tentang sesuatu akibat perbuatan tertentu. Sebenarnya hadis ini dilafazkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lepas solat subuh. Seperti yang diriwayatkan oleh dalam riwayat Imam Ahmad. Lepas subuh Rasulullah pun bagilah peringatan. Mau'izatun muwaddi'un atau mau'izatun muwaddi', peringatan perpisahan. Para sahabat memahami sedemikian kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan dan amaran kepada mereka melebihi kebiasaan. Ini disebabkan oleh pada kebiasaan orang yang akan berpisah akan menghabiskan segala pesanan yang terlintas dalam fikirannya, sebagaimana yang tidak dilakukan oleh orang lain. Dan kejadian ini berlalu selepas solat subuh seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Jadi kalau orang tak berpisah ni, dia nak sikit-sikit saja. Ini banyak yang penting semua. Al-Khulafa' Ar-Rashidin siapa? 4 orang tu kan? Ataupun Ar-Rashidin yang maksudnya apa? Orang yang mengetahui kebenaran dan mengikutinya. Itu Rashid. Sadiq Rashidah. Bin Nawajid. An-Nawajid ni geraham. Geraham yang paling dalam sekali. Geraham paling dalam sekali. Maksudnya, kalau geraham paling dalam ni kita pegang sungguh-sungguh. Ini menunjukkan bahawa dia seorang yang berfikir dan berakal. Perintah yang terdapat dalam hadis ini supaya menggigit sunnah itu, menggigit itu adalah maksud kinayah. Simbolik supaya kita ni berpegang teguh dengan sunnah, bersungguh-sungguh. Muhdatsatil umur, perkara bid'ah. Apa maksud perkara bid'ah? Perkara bid'ah ini perkara yang sesuatu yang dicipta yang tidak ada contoh yang terdahulu. Benda baru yang tidak ada contoh dahulu. Pada syarak pula, itu dari segi apa bahasa lah. Dalam syarak pula, apa yang dikatakan bid'ah? Bid'ah ini adalah sesuatu yang diada-adakan menyalahi suruhan syarak dan dalil syarak. Syarak tak suruh buat, kita buat. Syarak tak suruh buat, kita buat tanpa dalil. Yang terakhir ialah ad-dalalah. Dia dalalah. Dalalin mubin. Dalalah maksudnya sesat. Jauh daripada kebenaran. Sesat ni maksudnya tak dengar kebenaran, tak ikut kebenaran, jauh daripada kebenaran. Kerana kebenaran ialah sesuatu yang didatangkan oleh syarak. Maka sesuatu yang tidak merujuk kepada kebenaran, maka ia adalah bid'ah dan sesat. Sesuatu yang tidak ada ruh syarak, yang tidak ada suruhan syarak, ia adalah bid'ah dan sesat. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, ada banyaklah perkara yang boleh kita keluarkan daripada mafhum hadis ini. Antaranya ialah disebut ciri-ciri peringatan yang berkesan ini. Peringatan ni ialah nasihat yang dia mengingatkan akan sesuatu. Kita ingatkan seseorang tu sebab kita tak nak berlaku kesan daripada perbuatan yang dilakukan itu. Jadi untuk menjadikan sesuatu peringatan itu berkesan, kita peringatkan orang ni supaya menusuk kalbu, memberi kesan dalam jiwa, dia ada beberapa kriteria. Untuk kita bagi pesanan tu supaya orang melekat di hati, mesti ada beberapa kriteria. Ada beberapa poin. Poin yang pertama ialah kita pilih tajuk. Tajuk yang dipilih itu kena betul. Barulah benda tu menarik perhatian ataupun tidak. Dan sewajarnya untuk memberi peringatan ini mestilah dengan sesuatu yang boleh memberi manfaat kepada agama yang paling utama, kemudian barulah dunia, tentang kehidupan mereka. Tidak kita hanya berpada dengan mengajar mereka tentang hukum hakam dan batas-batas sempadan larangan Allah sahaja. Bahkan kita hendaklah memilih tajuk yang diperlukan oleh manusia
mengikuti realiti kehidupan mereka dengan bijak dan teliti. Dan tidak syak lagi kalau kita tengok dalam khutbah hari raya, khutbah hari Jumaat, itu perhimpunan yang sangat besar yang memberikan saham yang besar jugalah sebab audiensnya ramai. Dia dapat menarik perhatian kaum muslimin untuk memahami hakikat agama dan untuk meningkatkan semangat jihad terutamanya dalam diri mereka dengan kita mengambil peluang-peluang dan tajuk-tajuk yang penting terutama dalam perhimpunan-perhimpunan hari Jumaat. Rasulullah contoh terbaik dalam memberikan nasihat ini. Baginda banyak memberi peringatan kepada para sahabat melalui khutbah-khutbah. Tidak bersiri, bukan hanya khutbah Jumaat, khutbah hari raya saja, bahkan ada juga kuliah-kuliah, tazkirah-tazkirah. Dan menggunakan pendekatan hikmah, wisdom. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah ke jalan Tuhanmu wahai Nabi Muhammad dengan hikmah, kebijaksanaan dan juga dengan pengajaran yang baik. Pilih tajuk-tajuk yang sesuai dengan masa dan ketika. Kemudian ketika memberikan peringatan itu mesti ada berbalaghah, bahasa yang indah. Berbalaghah ketika memberi peringatan. Balaghah ni apa maksudnya? Balaghah ni ialah kemampuan untuk menyampaikan sesuatu supaya pengertian yang disampaikan dapat difahami dan dapat menusuk ke lubuk hati pendengar dengan sebaik-baiknya. Pilihlah bentuk perkataan yang paling tepat, bahasa yang fasih, yang indah didengari, serta yang paling berkesan. Yang berkesan yang boleh menusuk ke dalam kalbu, ke dalam hati. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'idhhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Baligh, mubalagh. Apa ni? Balaghah. Baligh. Wa'idhhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Nasihatilah mereka. Wa'idhhum, nasihatilah mereka. Serta katakanlah kepada mereka dengan kata-kata yang boleh memberi kesan dalam hati mereka. Dalam riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Daud dan Imam Tirmizi ada menyebut yang bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kepada kami dengan peringatan yang berkesan. Kemudian kriteria nasihat tadi mestilah pendek. Fokus, jawami'ul kalim. Tidak panjang, melengket-lengket. Kerana kalau panjang ni akan menyebabkan para pendengar rasa jemu dan bosan serta hilang manfaat daripada apa yang diharapkan. Saya pun nak memendekkan juga ni tazkirah pada pagi ni sebab hari kerja kan. Dan Rasulullah memberikan contoh yang baik. Rasulullah memendekkan khutbah dan peringatan dan tidak memanjangkannya. Dan Rasulullah menyampaikannya dengan bahasa yang baligh, bahasa yang ringkas dan padat. Dalam Sahih Muslim, Jabir bin Samrah ada berkata, "Kuntu usalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa kana salatuhu qasdan wa khutbatuhu qasdan." Aku pernah bersembahyang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sembahyang Rasulullah adalah sederhana dan khutbahnya juga adalah sederhana. Dalam Sunan Abi Daud ada satu riwayat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yutilul mau'izata yaumal jumu'ah. Innama hiya kalimatun yasiratun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memanjangkan perkataannya pada hari Jumaat, tidak memanjangkan khutbahnya pada hari Jumaat, tapi hanyalah kalimah-kalimah yang ringkas. Tengok, tidak panjang dan menggunakan pendekatan ringkas dan padat. Ciri yang ketiga ialah memilih sempena yang munasabah dan sesuai dengan waktu. Mengapa nak bercakap isu ni? Isunya sesuai dengan waktu. Sebagai contoh, apa contoh? Ini bulan Rajab. Kita bercakap pasal Rajab, pasal Isra Mi'raj dan sebagainya. Hadis-hadis berkenaan Isra Mi'raj, hadis-hadis berkenaan bulan Rajab, kelebihan ke, larangan ke dan sebagainya. Nabi SAW tidak berterusan memberikan peringatan kepada mereka, bahkan baginda memilih waktu-waktu tertentu saja untuk memberikan peringatan. Sebab ada satu riwayat daripada Abu Wa'il, katanya Ibnu Mas'ud memberi peringatan kepada kami pada setiap hari Khamis. Maka seorang lelaki berkata kepadanya, "Wahai Abu Abdurrahman, kami suka mendengar percakapan kamu dan kami suka sekiranya kamu berbicara kepada kami setiap hari. Tiap-tiap pagi nak dengar tazkirah."
Maka Ibnu Mas'ud menjawab, tiada yang menghalangku daripada berbicara kepada kamu setiap hari. Tetapi aku tidak suka bila dia menjemurkan kamu. Bukan, aku tak ada masalah nak berkuliah subuh setiap pagi. Boleh, tidak ada masalah. Tapi aku bimbang akan menjemurkan kamu. Sesungguhnya Rasulullah SAW memilih waktu-waktu tertentu untuk memberikan peringatan kepada kami kerana bimbangkan kami merasa jemu dan bosan. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, itu di antara petunjuk Nabi SAW dalam memberikan mau'izah. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, apa pengajaran daripada hadis ini? Jadi mau'izah, ucapan, nasihat, peringatan ini penting, terutama dalam kehidupan umat Islam, dalam kehidupan beragama terutamanya. Pengajaran, peringatan adalah disampaikan secara bersungguh-sungguh dan berkesan agar dia memberikan kesan positif kepada para pendengar. Dan Rasulullah SAW memberi wasiat dalam hadis ini beberapa perkara penting. Antaranya supaya usikum bitaqwallahi azza wa jalla, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, patuh dan taat, as-sam'u wa ta'ah kepada pemerintah, sekalipun pemerintah itu dari keturunan bawahan atau hamba abdi. Tapi biasanya pemimpin ini daripada orang yang bangsawan, yang bangsa Quraisy dan sebagainya. Tapi kalau yang dilantik itu adalah daripada keturunan bawahan atau hamba abdi pun kita kena taat. Apatah lagi Melayu Muslim. Lagilah Muslim tu kita kena taat. Kerana yang penting apa yang diperintahkan. Bukan orang yang memerintah. Apa yang diperintahkan itu penting. Bukan siapa yang memerintah. Kemudian masalah melantik hamba abdi menjadi ketua ni masih lagi diperselisihkan oleh para ulama. Namun Nabi SAW menyebut hal ini bagi menunjukkan peri pentingnya tentang patuh dan taat tu. Memanglah hamba tak ada jadi pemimpin, tapi ada je kerajaan Saljuk dulu, kerajaan mana? Mamalik dulu dia adalah daripada kalangan hamba, tak boleh jadi pemimpin. Boleh mengalahkan yang membebaskan di Mesir tu, perang dengan di Baitul Maqdis, kerajaan Mamalik 1-3 dahulu. Biasanya daripada hamba. Jadi melantik hamba abdi menjadi pemimpin ni adalah perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. Tapi yang ingin ditekankan di sini ialah Nabi SAW menyebut hal ini bagi menunjukkan bahawa pentingnya tuntutan patuh dan taat tu bagi seorang mukmin kepada ketua. Selagi mana arahan perintahnya itu tidak bertentangan dengan syarak. Dan di akhir hadis ini disebut tentang perpecahan umat Islam. Umat Islam akhir zaman ini diancam dengan perselisihan dan perpecahan. Ikhtilafan katsiran. Justru itu Nabi SAW berpesan agar umat baginda ini berpegang teguh dengan sunnah baginda Nabi SAW dan sunnah para khulafaur rasyidin. Baginda menyeru umat ini agar menggigit sunnah-sunnah tersebut. Gigit itu bukan supaya merosakkan, tapi pegang sungguh-sungguh. Ungkapan ini memberi maksud betapa perlunya kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan juga sunnah khulafaur rasyidin, serta menjauhkan perkara bid'ah yang sesat, perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama. Kerana semua bid'ah adalah sesat yang akhirnya boleh membawa kepada pengamalnya ke dalam neraka. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, dalam riwayat. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, sidang penonton yang dikasihi sekalian, apa yang penting untuk kita ialah macam sekarang ini kita berada di bulan Rajab. Jangan kita membuat sesuatu perkara yang tidak disuruh. Kita kena tahu kita ni memang kita nak beramal, memperbanyakkan amal, memperbanyakkan solat, memperbanyakkan ibadat, memperbanyakkan puasa dan sebagainya. Macam puasa, hari ni hari Isnin, alhamdulillah, tahniah kepada orang yang berpuasa pada hari ini, semoga Allah Taala mengampunkan dosa-dosa kita semua. Sebagai contoh, ada orang berpuasa 30 hari. Tujuannya apa? Ataupun puasa Daud, selang sehari pada bulan Rajab. Kita tengok ada satu hadis yang menyebut tentang perkara ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Utsman bin Hakim Al-Ansari
Katanya, sa'altu Sa'id bin Jubair an shaumi Rajab wa nahnu yawma idzin fi Rajab. Faqala sami'tu Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqulu la yuftiru wa yuftiru hatta naqula la yasumu. Utsman bin Hakim Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu berkata, aku telah bertanya kepada Sa'id bin Jubair tentang puasa dalam bulan Rajab. Ketika itu kami berada dalam bulan Rajab. Lalu Sa'id bin Jubair radhiyallahu ta'ala anhu pun menjawab, aku mendengar Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sehingga kami berkata beliau tidak berbuka. Baginda berbuka sehingga kami berkata baginda tidak berpuasa. Sahih Muslim. Apa maksud hadis ini? Apa yang kita faham daripada hadis ini? Kalau nak faham tu kena baca kitab syarah lah. Syarah hadis ni. Kalau tengok Al-Imam An-Nawawi ketika mensyarahkan hadis ini mengatakan bahawa puasa yang ditanya tadi merujuk pada puasa bulan-bulan haram. Bulan haram ni apa? Bulan apa? Bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rajab. Jadi di sini kita perlu jelas di mana bid'ahnya dan di mana sunnahnya. Bagaimana pendapat majoriti para ulama yang menggalakkan supaya kita berpuasa pada bulan Rajab. Yang sunnahnya kerana bulan Rajab termasuk bulan-bulan haram. Dan berdasarkan hadis di atas lah, maka kita digalakkan berpuasa, bahkan memperbanyakkan amal soleh yang lain yang memang sudah sedia ada dalam sunnah. Dan dia menjadi bid'ah apabila landasan atau asas amalan itu kita berdalilkan dengan hadis-hadis yang tidak sahih. Di mana ada yang menyebutkan puasa yang khusus untuk hari-hari tertentu dalam bulan Rajab, ataupun fadilat-fadilat tertentu, ataupun ibadat-ibadat tertentu yang dikhususkan pada waktu malam atau pada waktu siang pada bulan Rajab yang tidak ada dalil yang sahih. Dan kita bimbang kita menjadi ejen penyebaran hadis palsu. Menyebar hadis palsu ni satu jenayah sebenarnya, satu maksiat. Dan ramai para ulama mengatakan dosa kalau kita menyebarkan terutama pada bulan haram ni, dosa maksiat dalam bulan haram ini lebih berat daripada bulan-bulan lain. Lalu jangan kita cemarilah amalan sunnah dan kita menukuk tambah dengan penyebaran hadis-hadis yang tidak sahih. Hentikanlah menyebar WhatsApp, SMS, email berkaitan dengan catatan-catatan amal ditukar pada satu Rajab ataupun macam-macam lah, apa-apalah. Kerana ia termasuk dalam perkara yang tidak disebut. Bahkan kita bimbang ia akan menjadi pendustaan ke atas Nabi SAW. Ini merupakan dosa besar. Jadi tidak wujud sebarang puasa yang khas ataupun sebarang solat yang khas sempurna bulan Rajab. Umum sahaja. Dan memperbanyakkan amal soleh kerana tidak ada hadis yang menyebut sedemikian. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, imam dalam mazhab Imam Syafi'i ini, mazhab Syafi'i, beliau menyebut lam yarid fi fadli syahr Rajab wala fi siyami wala fi siyami syai'in minhu muayyan wala fi qiyam lailatin makhsusatin fihi hadithun sahihun yasluhu lil hujjah. Kata Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, tidak wujud sebarang hadis yang sahih yang boleh dijadikan hujah berkaitan dengan kelebihan bulan Rajab. Sama ada berpuasa ke ataupun berkaitan dengan puasa pada hari-hari tertentu ke ataupun mendirikan qiyamul lail kepada malam tertentu ke. Tidak ada hadis. Tetapi tidak bermaksud ia dilarang. Kita bebas untuk melaksanakannya. Cuma kita tidak memfokuskan malam ni sekian-sekian, malam ni sekian-sekian. Muslimin dan muslimat yang dikasihkan, jangan kita salah anggap pula bahawa kita melarang orang berpuasa pada bulan Rajab dan sebagainya. Tak. Sunat berpuasa pada bulan Rajab dan bulan-bulan lain. Di mana kita membaca Al-Quran bukan satu surah saja, pada tiap malam surah Yasin, bahkan surah-surah lain pun kita diminta untuk membacanya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi taufik dan hidayah kepada kita. Dan Allah Ta'ala menjadikan kita ini orang yang mengajak, menjadi ejen, mengajak ke arah kebaikan. Kita bergembira dengan motivasi Nabi SAW yang bersabda, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang
menunjukkan sesuatu kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, kita akhiri tazkirah kita kepada subuh kita pada pagi ini dengan bacaan doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkat bala yang sedang kita hadapi ini, membebaskan kita daripada penyakit, daripada kepungan, daripada PKP, daripada darurat dan sebagainya, supaya kita semua dapat kembali hidup dalam keadaan aman, damai, sejahtera seperti biasa, insya-Allah. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء يا سميع الدعاء. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang mengangkat bala, angkatkanlah bala daripada kami dan seluruh umat Islam. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang menghindarkan bala, hindarkanlah bala daripada kami dan seluruh umat Islam. Ya Allah, Tuhan kami yang menolong umat Islam. Ya Allah, tolong bantuan kamu. Ya Allah, datangkanlah pertolonganmu, kemenanganmu kepada kami. Ya Allah, dengan kemenangan yang fathan mubina. Kemenangan yang jelas, kemenangan yang cepat. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Insya-Allah tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, semoga kita dapat bertemu lagi dalam pertemuan yang akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal 'afwu minkum.